Kan? Manusia dengki, manusia khianat, manusia mungkin janji, manusia yang buat zalim. Ataupun datang dalam bentuk macam hari ini daripada makhluk yang lain, COVID. Kan? Subhanallah. Ataupun datang dalam bentuk kemusnahan alam. Banjir, rosak, kan, tanaman, tunggu berapa hari je lagi nak tuai padi, tiba-tiba banjir besar datang. Kita sebagai makhluk Allah akan sentiasa diuji dengan makhluk. Tak ada ujian yang direct, maksudnya direct daripada Allah, tiba-tiba ada api daripada langit. Tak, mesti daripada makhluk sekeliling. Dan kita biasa akan diuji dengan orang ataupun makhluk yang paling terkesan bila kita diuji. Anak-anak ujian bagi kita, Masya Allah. Harta ujian bagi kita. Yang kita, bagi orang yang tak heran pasal harta, pasal duit ni, tak ada duit, tak ada apa, duduk menyewa sampai umur 50 tahun, no hal dia. Sebab apa? Sebab harta bukan ujian bagi dia. Kemudian ada orang kereta ujian, ada orang handbag ujian. Yang paling dia suka itulah yang menguji dia. Kan, handbag dah ada dah 5 tapi tak pernah puas. Asyik nak tambah, kan, bila pergi shopping kompleks je, bang lalu kejap tengok. Dia jadi akan diuji dengan apa yang dia tertarik, dia suka. Itulah ujian dia. Subhanallah. Jadi kita akan diuji dengan sekeliling. Kadang pokok kita mati, kita sayang sangat pokok. Kadang kucing kita mati, kan, memang kita sayang. Kenapa Allah uji kita dengan sesuatu yang boleh memberi impact kepada kita, yang akan memberi satu tekanan. Okey, kalau kita kan, kita macam contoh, pasal apa yang nak berlaku pada politik, kita tak ambil tahu apa, jadilah. Lepas tu kalau benda perkara buruk ke berlaku, kita pun tak heran. Maksudnya benda tu tak ada kesan pada kita. Jadi bagaimana nak menguji keimanan? Akhirnya benda-benda yang akan memberi kesan pada hidup kita lah yang selalu akan diuji. Subhanallah. Dan bila kita tertekan, kita sedih, kita kecewa, kita macam-macam lah tuan-puan sekalian, terkesan dengan makhluk keliling ni, manusia ke, tumbuhan ke, binatang ke, ketika itulah kita akan menguji tahap keimanan kita. Jadi, subhanallah tuan-puan sekalian, kita ujian ni bila melibatkan iman, kalau mudah nak faham, kalau saya sendiri nak faham macam ni. Bila kita datang ujian daripada anak, kan, kita ada mindset kita nak lulus ujian ni dengan apa? Dengan sabar. Dengan bagaimana nak handle, nak cakap elok-elok macam mana. Macam mana supaya dia nak berubah. Jadi soalannya kita ada task daripada Allah. Kita ada satu tugas daripada Allah. Macam mana nak uruskan ujian anak ni. Adakah dengan marah, adakah dengan ungkit, adakah kita sebut tak sayang Umi ke, kalau Umi mati macam mana. Kalau macam ni baik Umi matilah. Contoh ayat ya, tapi saya tak gunalah ayat tu. Cuma nak sebut kadang-kadang tu Allah bagi kita satu test, satu ujian ataupun satu tugasan, satu homework, kan, satu tugasan, tapi kita tak rasa itu tugasan yang Allah beri. Kita rasa anak tu yang menguji kita, tu yang kita marah sangat anak. Tapi kalau kita tukar, okey, sekarang Allah sedang ujiku melalui anak, aku mesti lulus tugasan ini, aku melalui ujian ini, biar dapat lulus pun jadi. Jangan sampai gagal. Kalau boleh nak dapat baik, kalau boleh nak dapat cemerlang A. Cemerlang tu ya dengan berhikmah, dengan sekian-sekian. Subhanallah, Allah Akbar. Contohnya bila kita disahkan positif COVID, kita disahkan positif COVID, masa tu kita terus letak mindset, aku mesti lulus ujian ni. Okey, ujian keimanan, yakin, bertawakal, berdoa dengan Allah. Kemudian kita tak menyalahkan orang yang menyebabkan kita COVID, sebab kita tahu dengan izin Allah lah COVID positif kita ni. Kemudian mungkin susulan daripada ujian COVID ni ada yang lain pula, berlaku kematian ahli keluarga dan sebagainya, kan. Lepas tu kita pula tak pergi kerja, tak ada gaji. Jadi dia akan menyusul ujian-ujian yang lain tu. Tapi bila kita ada mindset yang kuat, aku mesti lulus ujian ni, nak result dia adalah cemerlang, baik, resultnya adalah satu result yang kita rasa meningkatkan keimanan. Kaitan dengan keimanan tuan-puan sekalian, kita yakin apa pun bila kita berjaya lulus ujian Allah, kan, iman kita bertambah. Maksudnya kenapa kita boleh berjaya? Kita percaya bahawasanya, kita beriman bahawasanya ujian itu datang daripada Allah. Itu iman. Tapi kalau kita duduk salah orang manusia, maksudnya
konsep keimanan kita tu ada problem. Bahawasanya kita rasa manusia yang boleh mudarat bagi kita dan manusia yang menyebabkan kita susah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita tahu nama Allah, Allah Ya-Dar. Itu salah satu nama Allah SWT, Ya-Dar, Allah yang memberi mudarat. Allah yang boleh memberi mudarat kepada kita. Itu ada dalam satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, Ifazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ifazillah tajidu tujahka, jagalah Allah, kamu akan dapati Allah akan akan bersama kamu, akan berada bersamamu, akan berada di hadapanmu. Wa iza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu perlukan pertolongan, Allah kata minta tolong dengan Allah. Subhanallah, Nabi pesan minta tolong dengan Allah. Dan hadis tu panjang lagi, Nabi menyambung, barang sesungguhnya jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kamu, seluruh manusia, seluruh makhluk ni berpakat ni nak buat jahat pada kita ni, rancang tu, rancang ni, melalui sihirnya, melalui ni, Nabi sebut sekiranya manusia berkumpul untuk melakukan memberi mudarat kepadamu, namun tanpa izin Allah, perkara itu tak akan berlaku. Dan sambungan hadis tu Nabi bersabda lagi, dan barang siapa yang berkumpul, manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu tanpa izin Allah pun kita tak akan dapat. Jadi dari sudut keimanan, bila berlaku sesuatu pada diri kita, pertama kita kena sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.